Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, hari ni kita akan bersama seorang lagi juri dalam UiTM International Virtual Marching Band Competition 2022, di mana beliau merupakan band director daripada Malaysia, iaitu daripada Voice of Percussion. Tak lain tak bukan, kita persilakan Mr. Habibi untuk perkenalkan diri dia dulu terlebih dahulu. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, pertama sekali terima kasihlah untuk Mukri, host dan juga Takif kat sini. Dan saya Habibi, atau lebih dikenali sebagai orang banyak panggil saya B-Bat sebenarnya. So kira saya director for Voice of Percussion, dan juga saya juga merupakan antara ahli jawatan kuasa lah dalam Persatuan Pancaragam Malaysia. So dah berkecimpung dalam bidang marching band ni dah lebih kurang adalah dah 12 tahun macam tu lah. Dan saya tinggal di Kuala Lumpur, itu di Kampung Baru specifically. Tahun ni insyaAllah berumur 3 series lah, nak masuk 3 series next year kot. Nanti teka lah tu umur tu. Okay, so untuk peserta-peserta ataupun player-player, especially percussion di Malaysia, sangat-sangat mengenali Abang Habibi ni sebab dia one of orang yang menggerakkan orang cakap percussion di Malaysia lah. Kebanyakannya dia banyak jadi juri sebelum daripada COVID ni, banyak jadi judge, coach, buat workshop and so on. So Voice of Percussion one of the team yang aktif sampai sekarang ni, kita boleh cakap sampai sekarang ni. Voice of Percussion still ongoing with show dekat mall, show dekat banyak lah update tentang Voice of Percussion sekarang. And I'm so happy about that. So kita pergi kepada soalan pertama. So hari ni saya juga ditemani Takif. Takif akan bersama saya untuk host pada sesi kali ni. Okay, so soalan yang pertama saya nak tanya kepada Mr. Habibi ni, di mana kalau kita tengok dari sudut situasi pandemik sekarang ni, kita tahu 2020-2021 tu tahun yang gelap lah untuk marching band, di mana aktiviti marching band ni banyak dibekukan. And then daripada situ kita tengok start pertengahan tahun 2021 tahun lepas, kita nampak banyak pasukan pancaragam dan juga negara-negara industri pancaragam di kebanyakan negara. Kalau kita boleh tengok Indonesia, US, Thailand, Filipina dah start untuk menggerakkan semula dia punya pancaragam, tapi secara new normal lah, di mana ikut SOP, jaga social distancing, everything. So kalau ini kita comparekan dengan a few negara-negara jiran kita, Thailand, Indonesia, Philippines, yang boleh kita katakan sekarang ni agak aktif dalam marching band industry. Cumanya di Malaysia, saya nak tanya Mr. Habibi, apakah halangan yang membuatkan kita rasa band Malaysia ni susah untuk kita nak push on sama macam development daripada negara-negara sekeliling kita ni? Okay, it's very a good starting question lah, saya boleh cakap kan. Memandangkan kita di arus endemik, itu post-COVID lah orang kata. Yeah. Tapi untuk menjawab soalan tu, sejujurnya saya boleh cakap yang sebenarnya di dalam negara kita sendiri kat Malaysia ni, dia tak pernah wujud perkataan halangan sebenarnya. Atau sebenarnya yang lebih spesifiknya saya boleh bagi tahu, kita cuma mengalami kekangan, cabaran ataupun masalah-masalah kritikal yang diperpanjangkan tempohnya untuk diselesaikan sebenarnya lah. Dan sejujurnya semenjak saya berkecimpung dalam arena marching band ni pun, tak pernah sebenarnya ada mana-mana pihak cuba memberi halangan sebenarnya. Dan kalau kita lihat kita punya impak ataupun besting result tentang marching band industri ni past 3 years daripada tahun ni, tolak tepi COVID yang 2 tahun lepas, kita sebenarnya boleh nampak satu kemajuan lah, satu peningkatan yang sangat-sangat orang kata apa, positif. So untuk
menjawab pada soalan ni juga sebenarnya mungkin seperti yang saya cakap tadi, apakah mungkin kekangan atau cabaran-cabaran serta masalah yang kita hadapi itu. Pertama, saya boleh katakan kita kekurangan penglibatan dalam badan-badan kerajaan. Sebagai contohnya, kita ada Kementerian Belia dan Sukan. Di mana adakah di dalam Kementerian Belia dan Sukan tu marching band ni diletakkan atau dividekan dalam satu grup yang penting. Benda tu saya boleh kata masih menjadi tanda tanya. Kita tak jawab yang badan-badan kerajaan ni tak mengambil langkah inisiatif membantu atau tak, tapi bagi saya, maksud saya penglibatan ni adalah siapakah antara golongan kita di dalam marching band ni sendiri yang mungkin boleh berada di dalam badan tersebut, supaya mungkin pendedahan lebih menyeluruh tu boleh dilihat di situ. Tapi saya tak nafikan, insya-Allah saya rasa perjuangan ni ataupun proses ni memang dah lama kita buat. Banyak penggerak atau penggiat atau aktivis marching band di Malaysia ni pun dah lama menekankan tentang perkara ni. Dan insya-Allah saya rasa jika kita ada keterlibatan ataupun mungkin salah seorang wakil daripada pancaragam punya alumni and so on berada di dalam badan-badan tersebut, akan lebih bagi saya mudah untuk kita buka mata lagi kepada keseluruhan tak kisah mungkin badan non-official ke agensi ke apa ke, untuk melihat sendiri impact marching band ni sebenarnya. Dan seperti yang kita tahu juga, kebanyakannya yang boleh saya lihat, kita masih lagi berada di tahap sekunder ataupun industri marching band ni sendiri dia industri sekunder. Walaupun sekali lagi saya cakap tak ada mana-mana pihak yang melabelkan kita ni industri sekunder, tapi macam yang kita lihat sendiri, banyak organisasi ataupun majlis-majlis atau aktiviti yang dijalankan berkenaan dengan marching band dijalankan oleh swasta ataupun private company misal katanya kan. Jadi kebergantungan kita terhadap organisasi swasta ni menyebabkan sukarnya untuk kita ada satu takwim yang khusus, misal kata, juga tak boleh dinafikan kita tidak ada sistem yang telus untuk kemajuan marching band. Apa yang saya boleh simpulkan benda ni ialah kita ada persatuan which is yang menggerak menjadi salah satu ibu lah kepada pancaragam di Malaysia ni, iaitu Persatuan Pancaragam Malaysia. Tapi kita kena faham bahawa Persatuan Pancaragam Malaysia juga berdiri di bawah NGO. Maksudnya dia bukanlah badan-badan yang datang je daripada mungkin kerajaan. Betul. Dan lagi satu, dia bukanlah menjadi entiti penting atau sebagai satu badan yang menjadi tunjang utama. Kita tidak boleh nafikan banyak kerja-kerja yang telah dilakukan oleh PPM sendiri untuk menggerakkan pancaragam. Tapi kalau kita lihat dari sudut mengaktifkan industri ni, kita boleh lihat setelah tahun 2010 ke atas, bermulanya banyak penggiat ataupun event organizer, saya boleh cakap, datangnya daripada badan-badan ataupun mungkin agensi swasta ni. Dan kadang-kadang menjadi salah satu cabaran untuk kita bila setiap pertandingan ataupun yang dianjurkan oleh swasta ni, dia bergantung kepada dana yang diberikan dan kita tak boleh nak mengikut atau menyesuaikan pertandingan pancaragam tu mengikut sistem kita kan. Sebab kita tahu pancaragam sendiri kita ada set of rules, mungkin competitions punya set of rules. Yang kedua, bila kita bergerak mengikut swasta ni, pada pandangan saya, perspektif saya, ia lebih memecah belahkan banyak komuniti-komuniti marching band. Tapi kita juga tak boleh salahkan mana-mana pihak atas dasar perkara tu jugalah kan. Sebab kalau tak ada je competition swasta juga, maksudnya tak pernah wujud industri ni. Betul. Saya bukan nak meletakkan benda ni satu kesalahan atau orang kata kekangan dia. Cumanya mungkin benda ni perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Di mana komuniti marching band tu sendiri kita perlu bersatu untuk cari jalan yang paling teguh lah untuk kita jadikan satu sistem yang baik di dalam pancaragam Malaysia ni. Sebab saya yakin banyak penggiat seni
Punching Band ni telah pun mengikuti kursus di mana kita juga terlibat dalam Asian Marching Band Society di luar yang ditubuhkan oleh Mr. Kosin seperti contohnya kan AMBC. Lepas tu kita juga ada WOMSB di mana international event pun pernah dijalankan di negara kita. So benda tu sebenarnya dah membuktikan yang kita tidaklah ketinggalan. Cuma mungkin apa yang menjadi impact melihat kepada senario marching band kita kat Malaysia ni seperti lambat adalah kerana kebajikan, saya boleh kata. Kebajikan mengenai pasukan pancaragam itu sendiri. Saya seperti mana kita boleh lihat banyak pasukan-pasukan pancaragam yang ada di Malaysia ni kurang mendapat support system yang betul. Jadi macam mana kalau kita nak ada satu pertandingan yang masyhur ataupun pertandingan yang melibatkan lebih daripada 5 participant untuk dijayakan dengan meriah lah. Sebab dia akan menjadi perkara yang sangat rumit lah. Yang kedua pula, saya boleh kata jika kita dah tak ada sistem yang teguh, perancangan akad umbi tu memang takkan ada lah. Di mana kalau saya boleh connectkan dengan after COVID ni, macam mana dengan generasi sekarang melihat sudut pandang dorang terhadap industri ni sendiri. Dengan adanya kemodenan ataupun kemudahan lain untuk dorang lebih berhibur, contohnya kan. Tapi saya tak menyalahkan benda tu, itu adalah arus pemodenan zaman. Dan di mana kalau perancangan akad umbi kita begitu kritikal, jadi apakah yang akan terjadi kepada negara kita sendiri untuk di tahun-tahun masa akan datang. Tapi seperti mana contohnya adalah competition UiTM BBC ini antara salah satu anjuran yang terbaik, saya boleh kata, atau antara salah satu aktiviti juga untuk kita giatkan semula aktiviti marching band lah kan. And macam saya katakan tadi, daripada kita tak ada sistem yang teguh, kita mungkin kekurangan perancangan tentang akad umbi. Dan bagaimana pula sasaran utama yang perlu kita dapatkan untuk negara kita. Sebagai contoh, saya bukan nak membandingkan industri kita dengan industri lain, tapi apakah kesinambungan setiap pasukan pancaragam di Malaysia ni sebenarnya, ke arah apa kita nak capai. Sebagai contoh yang saya boleh sentuh dekat sini adalah dari sudut edukasi. Kalau marching band ni, kita tak boleh menyalahkan dia adalah salah satu perkara penting juga. Kalau dari sudut lainnya, saya boleh katakan marching band ni mengajar banyak benda di luar waktu pembelajaran kelas. That's why kalau dekat sekolah tu, dia jadi co-curriculum. Tapi dah lama juga benda ni diperjuangkan. Kita nak jadikan dia macam salah satu at least lah kursus di peringkat universiti. Sebab dalam marching band ni dia melibatkan banyak perkara yang besar juga, which is pengurusan. Mungkin dari sudut teknikal bermain muzik tu adalah nombor satu, tapi sebenarnya dia dicabangkan kepada banyak perkara lagi. Jadi terus terang saya cakap, macam mana pula dengan peluang pekerjaan dan aspek yang perlu kita lahirkan dalam industri ni? Dia memang akan menjadi satu soalan besar. Jadi bila tak ada kesinambungan tentang sasaran utama dalam industri ini sendiri, mungkin boleh jadi satu perkara yang menjadi satu cabaran besar kepada kita untuk teruskan mendidik anak-anak muda ni dalam meminati perkara inilah. Jadi macam antara problem solving dia lah salah satunya juga, mungkin kita terlampau melihat kepada sesuatu end product tu dalam setiap pertandingan yang dianjurkan kan. Mungkin competition tu di mana sekolah menghantar wakil ataupun pasukan universiti menghantar wakil untuk setiap pertandingan tu hanya untuk tengok end product. Tapi proses dia tu kadang-kadang kita mungkin melihat dia hanya sebagai satu langkah yang kita perlu ambil tanpa kita melibatkan lagi pendekatan marching band ni kepada ibu bapa. Sebab saya nampak especially contoh saya boleh kata lah, mungkin dekat sekolah yang ada, bila ada recruitment day je, kadang-kadang kita terlepas untuk buat satu sesi pendedahan kepada ibu bapa. Kita lebih memikirkan kepada, okay, jom let's join marching band, dan kita nak the players tu memang
Okay, kita akan bagi tahu everything about the players. But then when the players come home tell their parents tanya macam marching band tu main band je pun. So mungkinlah itu saya punya macam salah satu cadangan lah. Bukan saya seorang je, saya rasa macam penggiat yang lain pun, instructor yang lain pun kerap bagi this kind of suggestions lah kan. Sebab tanpa ibu bapa memahami dulu industri kita ni, saya rasa itulah yang mengakibatkan mungkinnya kekurangan support juga daripada mungkin anak-anak muda. Yalah, kalau macam contoh lah, saya bagi contoh kan, kita nak bagi satu pasukan tu kuat memerlukan masa yang banyak, kita perlukan praktis yang banyak. Jadi bila jam praktis kita banyak, memerlukan banyak masa yang perlu diluangkan, dikorbankan. That's why terjadinya ada percanggahan pendapat di antara ibu bapa dan anak-anak. Sometimes tu diminta oleh ibu bapa untuk berhenti je lah, sebab lagi satu, berbalik kepada apa saya cakap tadi, apakah kesinambungan anak-anak ibu bapa pada zaman sekarang untuk memberi masa kepada anak-anak mereka join marching band macam tu. Itu kira antara yang boleh saya katakan penting lah tentang sesi cabaranan. Dan akhir sekali saya boleh cakap, kalau dalam menjawab soalan ni, penghargaan atau apresiasi lah saya boleh cakap. Penghargaan atau apresiasi, di mana sebenarnya industri marching band ni adalah industri yang kreatif, industri yang melahirkan banyak idea-idea inovasi yang menarik dari sudut persembahan theatrical sukan. So di mana kadang-kadang saya rasa itulah dia impak yang kita perlu cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut. Bagaimana kita dipandang, bukan dipandang hina lah, dia tu teruk sangat ayat tu, tapi kita seolah-olah dipandang remeh, saya boleh kata macam tu lah. Betul. Seolah macam Mukri main kalegat tu, alah aku pusing-pusing je kalegat tu, macam tu kan. Tapi seperti yang saya cakap tadi, kita perlu lebih banyak pendedahan proses tentang industri ni lah, instead of kita tengok end product. Sama juga macam instrumen-instrumen lain, dia tak mudah itu. Tapi cuma yang kadang-kadang kita kena juga beritahu pada semua orang bahawa join marching band ni, dia akan memberi satu advantage kepada semua orang. Bukan dari segi pengurusan, tapi juga dari segi management diri, mungkin disiplin, confirm. And the last one tu ialah teamwork, yes, belajar friendship, family and so on. Menghargai itu adalah salah satu yang paling penting, di mana kalau kita tengok sejauh mana kita punya program, tak kisahlah, saya bagi contoh UITM punya competition kan, berapa banyak program yang telah dihasilkan, tapi sejauh mana program tu dibukukan. Contoh, sejauh mana program tu dijadikan sebagai satu disimpan dalam arsip, misalnya kata contoh tak kisah arsip pada mana pun. Tapi paling penting sekali pun sejauh mana program-program yang dihasilkan oleh penggiat marching band ni ataupun players ni, saya boleh kata diberi bayaran setimpal macam tu. Bayaran bukan bermaksud dari segi wang saja, tapi mungkin boleh jadi benda lain. Maksudnya macam kita masih lagi, saya boleh kata, okay, main kalegat 1 minute, I give you RM50. Why you give RM50? Persoalan tu besar. Tapi kalau kita lihat, sebab mungkin alasan yang boleh kita dapat daripada kita punya survey ke apa ke, alah kau main bendera je pun kan, macam tu lah. Tapi itu stigma, kita tak boleh salahkan masyarakat kita, kita tak boleh salahkan macam saya selalu tekankan lah, benda ni bukan salah sesiapa, tapi benda ni adalah kepentingan dan tanggungjawab kita sebagai orang yang berada dalam industri ni untuk sama-sama lagi bagi pendedahan. So itulah dia. Okay, so itu daripada pandangan dan sudut perspektif Mr. Habibie sendiri. Okay, kita akan ke soalan yang seterusnya. Macam yang kita tahu, Cik Habibie ni seorang professional player kan. Dia tak kalau share sikit tips macam mana nak jadi seorang professional player ataupun untuk player-player baru macam nak mengasahkan lagi skill yang ada tu. Okay, untuk menjawab soalan ni, tips untuk menjadi seorang professional player dalam skill lah, skill dan teknik macam tu. Okay, kalau daripada saya, saranan saya boleh bahagikan benda ni kepada
5 perkara lah. Yang pertama sekali iaitu breakdown ataupun subdivide lah. Breakdown atau subdivide ni lebih kepada pemahaman untuk kita membahagikan pembelajaran kita. Sebagai contohnya, kalau kita ada piece like a music score, piece untuk kita punya lagu competitions ke kan, lagu performance ke, kita pecahkan dia mengikut gerak kerja yang kita mampu untuk pelajari dululah. So salah satunya adalah bila kita amalkan breakdown ni ataupun subdivide, ia akan memudahkan kita untuk memahami dengan lebih dalam isi kandungan piece tu. Macam saya boleh katakan, kalau kita ada satu performance sets yang ada 10 bars macam tu, so kita pecahkan satu-satu, kita pecahkan kepada 2 bars untuk satu hari, dan dalam 2 bars ni pun kita buat lagi subdivision. Sebagai contohnya, kita pecahkan dalam bar tu mungkin ada time signature 4/4 macam tu, kita pecahkan, kita belajar 2 beat mengikut kemampuan masing-masing. Sebab kita tahu kalau dalam macam band ni kita bukan main untuk seorang-seorang, kita akan main beramai-ramai. Jadi dengan mengamalkan breakdown dan subdivision ni sebenarnya akan lebih membantu kita bukan sekadar bermain, tapi faham apa yang kita main lah. Kalau saya boleh bagi contoh, kita nak belajar baca Al-Quran pun, kita kena belajar Iqra' dulu. Kita tak boleh terus main bantai je baca Al-Quran. Itu contoh. Dalam pemahaman dia adalah untuk kita faham tajwid, kita faham isi dan maksud dan cara untuk membaca mengikut aturan-aturan. Seperti mana sama juga, dia mungkin saya tak rasa benda tu akan menjadi satu masalah pun, sebab rasanya kalau kita bergerak dengan cara pembahagian gerak kerja ni, mudah untuk kita senang menyelesaikan sesuatu piece tu lah. Especially dalam bentuk bermain. Maksudnya kalau kita main tu, kita boleh kontrol, kita boleh dapat keselesaan dia. Itu satu. Yang kedua, ini memang penting untuk pasukan ataupun player-player yang bermain drumline lah, atau especially percussion semua kan, sebab kita adalah music di mana jadikan metronome is your best friend lah. Metronome is your best friend. Maksudnya metronome ni adalah, kalau mungkin siapa-siapa yang tak tahu, tapi sepatutnya kena tahu lah kan, yang tak familiar metronome, saya boleh panggil macam satu mesin yang boleh bagi anda tempo. Okay, metronome is your best friend ni tak semestinya jadikan metronome is your best friend ni, tapi kita juga kena faham start with slow ataupun mula dengan perlahan. Kalau saya punya saranan sendiri, jadilah seperti kura-kura. Biar lambat asalkan selamat, menang. Boleh kalahkan Arnab, contoh. Itu analogi lah kan. Sebab metronom ni sebenarnya, dia ibu kepada pasukan pencaragam. Dia yang adalah jantung kita. Maksudnya dia bagi tempo. Jadi, kalau dalam latihan ataupun nak asah kita punya asas permainan, cara bermain, especially macam kita percussion ni, kita banyak gunakan bahagian fizikal tangan kan, dan juga kaki untuk kita mark time. So tanpa metronom kita takkan dapat tempo yang jelas, walaupun tempo tu dalam slow, maksudnya masih lagi perlahan. So kenapa saya cakap jadi seperti seorang kura-kura tu, jangan rushing, jangan terlalu nak cepat mendapatkan sesuatu, kerana dekat situlah anda akan start to enjoy the effort. Bila kita tak ada enjoy the effort ni, kita takkan enjoy the end product. Maksudnya the end result yang korang akan dapat, the input yang korang absorb tu. Sama juga kalau kita membaca, kita baca je benda tu sampai habis. So in the end of the day, kita hanya ingat perkataan-perkataan saja, tapi kita tak faham maksud yang disampaikan. So macam saya cakap tadi, jadikan metronom tu sebagai kawan baik, sebab metronom ni akan bagi kita lebih faham tentang tempo, because tempo is very important, it's a very basic foundation things that we have to learn. So tanpa metronom, mungkin kita tak boleh mengekalkan konsistensi bermain. Saya kata contoh, kalau dalam drumline kita perlu bermain note yang laju. Laju kita dah dapat, when it comes to laju tu, tapi dia tak konsisten, dan interpretations kita dari situ mungkin untuk sebagai seorang pemula ke baru starter kan, nak belajar marching band ni punya instrumen, especially in drumline, use metronome as your best friend, set daripada tempo 80 misalnya kata, dan naik 10-10 ikut kemampuan masing-masing lah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga,
saya rasa mudah je. Dia jadikan korang punya latihan tu sebagai rutin harian anda. Or maybe do it as a part of your daily routine lah. Dia sebenarnya tak perlu kita praktis tu setiap hari kita peruntukkan masa yang lama. Cukup jadikan sebagai rutin. Misal kata kita ambil sejam. Kalau sehari tu kita bekerja ataupun ada kelas, mungkin kita ambil sebelum tidur, kan, right after 1 hour before kita tidur, adalah bertujuan untuk recap and refresh. Sebab kalau dalam percussion ni nak mencapai skill yang baik, kita perlukan muscle memory yang baik. Muscle memory saya bagi tahu ni, kita dekat tangan kita ni, dekat dalam tubuh badan kita ni, anatomi kita ni, kita ada nerve yang akan absorb ataupun save benda tu. Dia lebih kurang macam memory card lah, kan, yang akan bagi benda tu ke otak kita untuk kita dapat progress day by day. Jadi kalau bayangkan kita tak jadikan benda ni as a routine, dia akan jadi kita akan cepat lupa, kita akan mungkin tak biasa dengan perkara tersebut lah. Especially skill. Kalau dalam drumline sendiri, kita ada banyak kind of skill. Maksudnya bermain stick, mungkin kita kena baling-baling stick tu, kan. Lepas tu cara memukul stick tu, posture kita bermain. Benda tu kalau kita amalkan, jadikan satu tabiat kita lah, boleh kata. InsyaAllah juga, kan, benda tu akan jadi satu, is a part of kita punya daily life punya rutin lah. So benda tu akan jadi sesuatu yang kita sendiri takkan sedar, dia mudah dan kita dapatkan faham. Macam tu lah. Seterusnya, saya rasa untuk zaman sekarang ni pun, setiap kali kalau antara tips yang penting untuk seseorang pemain marching band, especially kalau saya sendiri sebagai seorang pemain drum, try to express it lah. Try to express it ni bukan bermaksud menunjuk ataupun takbur, kan, macam aku main, bukan. Tapi kita dah masuk ke fasa kita hidup di media sosial macam tu. So kita juga sepatutnya jangan pernah malu untuk express sesuatu walaupun benda tu belum mencapai kita punya piawaian lah. Sebagai contoh, jadikan benda tu salah satu norma jugalah. Macam contohnya kita ada 10 bars of music score, contoh macam tu, kita baru dapat 2 bar je. Tapi kalau kita tak express benda tu, siapa yang akan tahu benda tu? So siapa yang akan mungkin komen, walaupun kita tak begitu baik lagi dalam perkara tersebut. Sama juga macam kalau kita belajar tapi kita tak express benda tu. Sebagaimana express ni contohnya bertanya kepada yang lebih arif, misal kata, ataupun klik kita punya kawan-kawan, tengok saya main ni, macam hantar video, misal kata record a video, tengok, kita sendiri tengok kita main, kan, dalam video tu, dan kita nilai, teruk ni, try tanya kawan-kawan yang lain, express it, share to another teammate, kan. Macam tu bila dah ada tengok, mungkin dekat situ boleh jadi satu diskusi yang penting. Kawan-kawan pun boleh tanya, kenapa kau main lain, aku main lain. There's a problem solving kat situ. So bila kita dah dapat problem solving tu, then we meet up, then we solve a problem. So benda ni bila kita teruskan lagi, InsyaAllah benda tu akan menjadi satu lesson learn kepada setiap pemain-pemain marching band lah, semua section pun. Macam contohnya lagi satu, kita jangan juga takut untuk gagal lah. Express ni tak semestinya kita nak tunjuk kita berjaya je. Just express it. Mungkin kita ada IG, misal kata sekarang ni, bila kita keep on post benda tu, dan benda tu bukan benda yang negatif, saya rasa tak ada masalah. Dan makin ramai orang tahu, makin ramai akan orang ambil berat tentang perkara tu, yang akan menjadi banyak input untuk kita sendiri. So maksudnya orang komen, cakap, nice. Mungkin ada juga orang akan tak komen, tapi dia berbaur tidak begitu apa yang kita inginkan. Macam contohnya, kau buang masa je pergi buat benda-benda itu. Dan kita boleh detect benda kat situ. Buang masa buat benda ni. Aku lesskan masa aku, tapi aku post nanti. Macam tu. Itu contoh lah, kan. And I think last but not least, I can give a tips, is good tips, if you have to postmortem yourself every time. Postmortem is very important because macam saya dah cakap tadi, kalau kita buat daripada point 1 sampai 4 tadi, tapi kita tak postmortem, how do we learn about something yang kita dah belajar? So how do we try to improve about something? Or maybe sometimes postmortem ni penting
untuk kita kembangkan lagi di idea. Misal kata kalau kita dah achieve sesuatu target tu, tanpa postmortem, kita mungkin cepat berasa selesa dengan perkara tersebut. Walhal kalau kita tak berpuas hati dan cuba untuk jadikan sesuatu tu lebih daripada expectation kita, ia akan menjadi perkara yang unik. Unik tu yang kadang-kadang orang susah nak cari. Tapi kenapa susah nak cari? Sebab mungkin kita cepat berpuas hati. So kadang-kadang bila kita buat postmortem ni lah, benda tu datang. So bila kita tengok, okay hari ni tengok video sama, kita ada 5 hari dalam seminggu kan. Besok hari kedua sama lagi, hari ketiga sama lagi. Tiba-tiba hari keempat, you akan terdetik untuk cakap, okay why not minggu depan, aku tambah sikit part ni lah, aku tambah sikit part tu lah. Contoh, kalau dalam pembelajaran pula, saya dah dapat target yang coach bagi 180 je. Dalam piece tu pun memang dia minta 180 je. Tiba-tiba kita terdetik macam, try 200 lah. Sakit 200 tu. In the end, when you come to practice, you will play 180. Tapi 180 tu dah jadi macam makanan. No problem buat 180. So dia dekat situ lah kita boleh tengok kan. Macam contohnya macam percussion tu sendiri juga. Kalau kita tak amalkan macam saya cakap tadi, kita tak ada postmortem, so kita akan cepat untuk tidak bergerak lah. Maksudnya dia akan cepat untuk rasa berpuas hati kat situ tahap tu je, dan kita bila kita jumpa perkara yang lebih menarik, so kita jadi problem. Maksudnya kita dah dapat target ni, kita okey lah, settle. Kita dapat target ni. Tiba-tiba maybe instructor atau coach bagi di piece baru, level mungkin naik lagi, kita akan terkejut ke misal kata kan, macam ni tak pernah jumpa benda-benda macam ni kan. Itulah dia. Tapi kalau kita amalkan postmortem, dengan sendirinya bila ada piece baru datang, dia tak akan jadi problem. Dia akan jadi macam, ini saya pernah try macam tu. Ni saya pernah try, ni saya pernah try. So dia akan memudahkan lagi bila kita nak terus ke level yang lain lah. Tu antaranya lah 5 tadi tu. Okay. So, Mr. Habibie dah share banyak tips, walaupun 5 je tadi, tapi sebenarnya dalam 5 tu dia dah pecahkan lagi secara detailnya, dan saya rasa tips yang Abang Habibie share tadi tu bukan saja boleh digunakan secara personal, tapi kita boleh adapt benda tu dalam team punya proses, and then benda tu akan keep going walaupun sekarang kita masih dalam fasa pandemik, tak boleh nak go on kita cakap face to face. And tips tadi tu memang boleh diguna pakai especially kepada percussion player lah, di mana macam Abang Habibie bagi tahu tadi, dekat dalam social media kita boleh belajar banyak gila benda. Macam sekarang social media bukan ada limitation pun, nak apa je you boleh search on, cari saja, and the level of playing tu bukan saja nak tengok dekat dalam Malaysia, you boleh just search out of nowhere pun tiba-tiba ada benda tu, and you just boleh try benda tu. So saya rasa dalam kekangan sekarang ataupun situasi pandemik sekarang ni, masih ada orang cakap pro dia, benda-benda yang kita tak expect macam sepatutnya macam tak best je pandemik sebab tak boleh nak work on macam dulu, but then kita tengok daripada sudut pandang positif, kita nampak yang okay, this is mungkin the time kita develop something for ourselves before kita going to face dengan teammate. So once kita dah face to face dengan teammate, kita dah prepare, kita dah ready untuk main tu. So tak adalah macam nanti once dah start balik, macam co-curriculum dah start balik, tiba-tiba macam aku dah lama tinggal so tak susah lah kita nak carry on balik untuk nak kena start balik daripada awal. So orang lain dah maintain dah daripada sekarang kan. Okay, so untuk the next question, saya pass to Shakif again untuk the next untuk question. soalan yang ketiga, soalan pendek je, apa specialnya band ataupun team percussion Malaysia ni? Special dari sudut pandang macam mana tu? Special maksudnya yang special Compare to negara lain lah. Macam negara lain kan dia ada, mungkin Thailand ke Indon ke dia ada some of dia punya, macam Thailand ataupun certain instructor daripada sana kan ada identiti pembawaan dia sendiri. So kalau dalam Malaysia ni, compare to negara lain tu, apa yang membuatkan Abang Habibie rasa percussion Malaysia ni ada speciality sendiri? Okay, kalau untuk soalan ini, special tu sebenarnya kita tahu yang banyak piece ataupun banyak konsep performance, especially kalau dalam drumline, dia sebenarnya lebih kurang. Dia sebenarnya sebab kita ada
orang kata kitab yang sama sebenarnya. Dia berlandaskan kitab yang sama. Tapi speciality yang saya boleh cakap tentang negara kita ni, sebab kita boleh membandingkan perkara ni mengikut culture kita lah. Sebab saya boleh kata di mana, sebab benda ni bukan saja Voice of Percussion juga ataupun banyak band-band lain. Sebab culture tu kita boleh hasilkan identiti tentang etnik ataupun rhythm, ritma daripada kita punya culture. Di mana sebelum ni saya pernah tengok Victoria Institution, BP sendirilah, kita orang main di international events, which is satu is dekat Macau untuk Chinese New Year punya parade. Victoria Institution pernah pergi competition and main drum battle dekat Denmark, and the set of play tu kita bawa Bhangra, kita bawa rhythm unsur-unsur Melayu juga, dan multiracial lah saya boleh cakap, multiracial beats. Okay, tapi itu dari sudut penghasilan lagu lah, itu dari sudut penghasilan lagu. Dan mungkin dari sudut lain lah, dari sudut pandang lain, sama juga, dia adalah apa yang specialnya percussion kat Malaysia ni, sebab kita ni kaya dengan pelbagai bangsa. So bila kita ada pelbagai bangsa ni, dia datangnya kadang-kadang idea untuk mencipta lagu ataupun untuk kita bermain bersama dalam band tu, sebab kita tahu player-player di Malaysia ni, kita bukan consist of satu kaum. Dan ini bukan isu rasis ke apa, bukan. Tapi kita tengok, that's why benda tu saya rasa special. Kita ada Chinese, kita ada Indians, and we have Melayu. Dan bila kita pergi ke Sabah dan Sarawak, datang mungkin daripada suku kaum yang lain kan, daripada Kadazan, daripada Iban, apa semua. Dan mereka ni sendiri datang daripada background yang dah banyak rhythm kalau dalam percussion. Maksudnya dia dah explore banyak benda tu dekat situ. Jadi that's why it's very special, because bila kita datang practice, bila kita datang untuk maybe training and so on, ada satu penggerak idea di situ ataupun pembelajaran yang sangat-sangat bermakna. Di mana saya sendiri sebagai seorang Melayu, kita belajar, okay, how to play a real Chinese gong tu, misal kata kan. Dan dekat situ dia akan share, kita boleh tengok Chinese New Year event je ataupun Chinese New Year celebration kat Malaysia ni, kita pergilah mall. Tapi kita just sebelum ni kita tengok je persembahan Chinese New Year tu yang ada lion dance kan. Kita just tengok, kita dapat runduk bunyi dia, cum tegedem cum cum macam tu kan, cum tegedem cum 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 cum. Dan ada simbol dekat situ. Actually symbol is a part of percussion juga. Symbol pun is a part of drumline. And then lagi satu juga, kalau dari segi macam instrumentation, kita tak boleh deny, because instrumentation memang saya macam cakap tadi juga, kita berunsurkan satu satu section lah, which is kita ada snare drum yang high tension. Macam bass drum, kita memang pakai marching bass drums, because every band in the world akan pakai instrumentation setup yang sama. Sama juga macam pitch percussion, macam tu kan. So semua tu dekat front ensemble tu kita pakai western percussion semualah. Saya boleh kata semua ni dirangkumkan memang asalnya lah, kalau itu nak cerita sejarah, western percussion. Tapi that's the special about Malaysia. Okay, dan benda tu saya rasa sama juga macam Indonesians, Malaysians dengan Thailand, because of the culture that creates kita punya player punya filosofi bila datang ke dalam training and so on. So bila ada gabungan antara banyak-banyak idea-idea yang datang daripada suku kaum yang lain apa semua ni, dia akan jadi very interesting and very menarik lah kan. So that's one thing lah special about band dekat Malaysia ni. And the other things is macam saya cakap, dia tak ada, bukan nak kata benda ni kelainan sangat pun, but it is just when we have that kind of identity, we will be proud about it lah. Kita Malaysians, Thailand ada beat dia, kita ada beat kita. Sama juga, macam kalau kita pergi World Cup, maybe Brazilian will come up with samba kan. So I'm very proud that kita tak ketinggalan pasal benda tu. So bila, sebagai contohnya, we have our own ultras that play actually a kind of instrument yang sebenarnya set of percussion kat Malaysia ni. So kan, so that's one thing yang boleh saya katakan macam, wah, kita punya ultras pun bukan main-main lah, contoh lah kan, sebagai contoh. Dan diorang pun main bass drum, main instrument macam snare, and we have our set
one own set of kita punya support cantik kan. Macam contohnya baru-baru dia kita ada Piala AFF and so on, kita ada Sukan C ke apa ke. Benda tu membanggakan kita lah. Dan bangga sebab I'm part of it dan saya rasa benda tu special dan kita pun ada identiti kita. Okay, so based on apa yang Abang Bibi share dengan kita tu, saya rasa tu menjadi satu advantage kepada band di Malaysia dia. Macam kita tengok sekarang ni, percussion sendiri dia mengadaptasi rhythm daripada banyak suku kaum yang lain, and then bila dia ada kepelbagaian tu, dia boleh je masuk mana-mana event je. Kan? Macam kalau kita tengok Voice of Percussion sendiri, boleh kata setiap perayaan perayaan yang disambut dekat Malaysia ni, semua dia orang turun. Daripada hari tu Christmas, lepas tu ni dekat Chinese New Year, nak pergi Deepavali, semua akan ada orang cakap apa, a set of performance yang diorang dah prepare kan untuk diorang, okay, ini untuk Chinese New Year, ini untuk Christmas. So benda tu tak klise lah orang cakap, oh kalau diorang ni keluar je mesti performance ni je. Orang dah boleh agak, tapi at the end orang pergi cakap, bukan, diorang main benda lain. So macam contoh Chinese New Year yang akan datang baru-baru ni, so kita boleh expect okay, Chinese akan appreciate that thing macam ni. So, diorang expect kita main something yang macam, kalau drumline ni dia main benda macam ni. But then, bila kita main rhythm ataupun benda yang through their culture, through dia punya religion, dia rasa macam dihargai, macam diorang main special for Chinese New Year. So, saya rasa benda tu satu orang cakap advantage yang ada di negara kita yang mungkin negara lain tu susah untuk ada kepelbagaian macam kita ada. Okay. So untuk soalan yang keempat ni, macam kita tahu dekat Malaysia ni ada banyak community ataupun open independence team lah. Okay. So macam percussion sendiri, saya boleh katakan percussion ni adalah satu team yang susah untuk nak create, di mana kita tahu daripada instrumen dia sendiri, nak ada satu instrumen tu bukan harga RM2-3 lah. So nak ada full set of drumline tu pun makan berbelas ribu, berpuluh ribu juga untuk ada that thing. But then when satu team tu ada complete set of it, dia sangat easy untuk dia maintain kan dia punya orang cakap apa, activity tu. So macam kalau compare to section lain lah, kita ada brass, kita ada color guard. So brass dengan color guard ni dia agak slow sikit dia punya, kita ada team kita dekat Malaysia ni, cuma dia kurang sikit compare to percussion ni. Mungkin bagi saya permintaan or demand for percussion punya performance or show ni, orang-orang entertain and suka tengok benda tu. So based on Abang Habibie punya perspektif, adakah percussion ni once dia dah establish, dia memang orang cakap apa, senang untuk maintain and orang cakap senang hidup lah macam tu, compare to section-section lain-lain. Okay. Ini soalan yang kalau saya jawab bukan nak menjatuhkan atau discriminate ada section, jangan macam tu kan, macam tu lah kan. Tapi saya setuju dengan statement soalan ni, sebab mungkin saya boleh kata dari pendapat peribadi saya lah, because of percussion ni saya lebih spesifikkan sebenarnya orang lebih tertarik dan mudah demand in drumline, bukan percussion, sebab percussion tu merangkumi banyak instrumen. Maksudnya kita ada pitch percussion macam saya cakap, kita ada hand percussion, kita ada juga mungkin percussion yang lain kan, instrumen dan sebagainya lah. Tapi untuk menjawab soalan ni, saya rasa sebenarnya dia tak ada perbandingan ke apa ke. Tapi kalau menjawab dari sudut pandang establishment demand of kita punya mungkin events organizer ke misal kata kan, untuk benda-benda yang lain. Dan juga saya boleh cakap kenapa ramai juga orang rasa macam bila dah tak tahu nak main instrumen apa, pilih instrumen drum. Dia macam lagi tarikan tu ke situ kan. Sebab saya rasa drumlines, saya cakap drumlines, dia adalah salah satu section yang mobile. Mobile ni dia lebih fleksibel. Probably saya boleh cakap dia less complex lah. Bukan tak kompleks, tapi dia sedikit kurang kompleks to the other sections lah or instruments. Plus lagi satu, dia mungkin approachable instrument. Macam saya boleh cakap macam ni lah. Kalau saya kata drumline, untuk kita nak start to play a drumline punya instrument, saya bagi contoh snare.
If a beginner want to start to play a snare, dekat Malaysia ni banyak benda yang kita boleh approach dengan mudah. Kita boleh beli akustik punya apa nama ni, macam set untuk kita practice dulu. Kita ada drum pad and silencer misal kata kan, yang boleh mencecah harga, tak perlu kita sampai nak kena bayar dalam kos yang tinggi lah kan. Mungkin paling tak pun kita ada bantal kat rumah kan. Contoh kita ada bantal, lepas tu kita ada katil. Mungkin kita boleh cari chopstick kat rumah kan. Kita pergi cari chopstick kat rumah tu, kita ambil chopstick tu, dia kita ketuk kan, mak kita punya pinggan, mangkuk ke kat rumah tu, dan kita akan cepat interested. Kita akan macam, aku main drum lah, aku main drum. Senang lah sikit minat tu. So macam saya cakap, mungkin orang ramai tertarik kepada how to become a drummer sebenarnya. Itu kalau nak menjawab soalan kenapa banyak tarikan kepada drumline lah. Tapi kalau daripada sudut event tu pula sendiri, sebenarnya macam saya cakap tadi, dia mobile. Mungkin kadang-kadang yalah ada peruntukan yang disediakan untuk setengah event tu berbeza-beza. So dia tak sama kan. So mungkin adalah salah satu cara untuk menggunakan instrumen marching band ni bagi memeriahkan majlis tersebut adalah drum. Drum ni bunyi dia very sharp for snare. Bingit. Betul, kalau bass drum tu ketuk belum keluar full set pun, keluar je 2 ke 3 ke, dia akan bagi satu impact yang besar. Dan bila kita buat satu set of performance drumline, of course everyone yang akan datang kat situ akan macam wah, apa yang very loud sound tu kan. It's very loud. Semua nak tengok kan, kalut macam dalam Betul. mall lagi lah. Macam tu. Macam tadi saya bagi contoh, kalau kita tengok persembahan Lion Dance pun, dia pakai drum je. Contoh, benda ni kita tak tahu sejarah semua tu, nanti tak perlu kita kembangkan lah kan. Tapi kira cukup dengan satu taiko drum tu, cymbal. Bila kemeriahan tu ada, dia campur pula dengan macam saya cakap tadi, instrumen ni mobile. Di mana player tu boleh bergerak, boleh menari, gunakan visual atau koreograf badan. So dia dah jadi macam satu package dekat situ. So that's why orang akan lagi rasa macam tak perlu pilih apa nama ni, mungkin brass ke atau yang lain kan. Tapi saya tak boleh deny yang sebenarnya ada kekurangan dia juga. Memang orang akan nampak, pada pendapat saya tadi, apa yang saya explain sebentar tadilah, mungkin ke arah situ lah, mudah. Macam saya cakap, peruntukan pun berbeza-beza. Mungkin dia perlukan benda tu as a short and simple. So dia tak perlukan banyak setup, tak perlu gunakan sound system. Cukup dengan set section percussion yang ada snare, tenor and bass drum tu dah boleh memeriahkan majlis. Contoh. Tapi kekurangan yang saya cakap ni pula, kita jangan lupa, drumline ni sendiri, dia tak ada melodic instrument. Dia tak ada melodic instrument sebenarnya. So sebenarnya macam saya cakap, statement tu betul, tapi dia sebenarnya tak begitu tepat jugalah. Tapi sebenarnya perlu ada melodic instrument. Walaupun kita tahu dalam percussion ada melodic instrument. Mungkin xylophone, bell apa semua tu kan. Mungkin disebabkan creativity masing-masing. Sebab tu kita boleh lihat sekarang pun, even though it's a drumline pun, dia dah start to invent accessories. Mungkin ada letak simbol, kadang-kadang letak cowbell dekat tenor tu kan. Plus kadang-kadang pun marching bells yang boleh pakai carrier tu digunakan juga, mobile. So boleh main kan, boleh main lagu, tak kisahlah, contoh Tinkle Little Star lah kan contoh. So dia boleh keluarkan melodi. Mungkin bila ada pembaharuan kat situ, lagilah menambah untuk orang yakin terhadap benda tu. Rasa macam boleh drumline lagi lah. Itu je, dia berbalik pada stigma jugalah. Macam contoh juga, tapi tak dinafikan, sebenarnya instrumen lain tu atau section lain pun penting juga. Sebab itu adalah core dia lah sebenarnya kan. Macam terciptanya trumpet memang untuk melodic instrument. Mungkin yang lower brass apa semua tu, dia lebih kurang macam bass drum dalam drumline. Dia sebagai bass punya sound kan. Tapi so pada pandangan personal saya lah, itulah kan. Dan sebenarnya kalau nak bagi tahu kat sini, tidak pun, dia tak ada establish mana pun. Cuma mungkin dari sudut pandang kita je, sebab kita nampak benda ni keep on, apa yang kita nampak tu adalah drumline saja. Sebenarnya kalau nak diikutkan, mungkin dekat KL ataupun mungkin negeri-negeri lain, saya tak pastilah. Tapi kalau di KL sendiri, macam Hornby, misal kata kan, mungkin vibe sebelum ni pun ada je
persembahan-persembahan sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni kat wedding akan pakai bagpipes. So bagpipes is a instrument, melodic instrument kan. Wedding pun sama juga, orang suka berkonsepkan ada mini band kat tepi pelamin misal kata kan. Contoh. Sebenarnya tak ada diskriminasi lah terhadap mana-mana pun. So jangan pula disebabkan perkara tu kita rasa macam alah trumpet ni is not good for career and so on. Tak ada sebenarnya tak ada. Cuma mungkin lah kebetulan kan. Setiap kali kita pergi mall ni drumline, kebetulan saja. Tapi waktu kita tak pergi mall tu, kadang-kadang beras, itu je. Betul. Mungkin kita dia dah je. pergi 4 mall, 4 tu dia jumpa drumline. So dia macam, tak ada instrumen lain. Mungkin Padahal orang kata apa? instrumen yang lain tu lepas tu kan. Betul. Just not the right time or right moment je. Tapi kalau nak sum upkan benda ni, sebenarnya dia tak ada kasta ke apa pun. Semua sama je. Ada je. Performance untuk brass, performance untuk ni dan performance untuk instrumen yang lain tu ada je. Okay, so macam apa yang Babi share dengan kita, kita boleh nampak kat sini yang orang cakap penerimaan itu saya boleh katakan penerimaan ataupun macam mana masyarakat di luar sana buka mata untuk terima marching band ni. So before this mungkin orang tak tahu macam dia ni daripada mana. So bila macam even dekat KL ataupun dekat negeri-negeri lain yang orang cakap ibu negeri ni, dia banyak event dekat mall-mall ataupun event-event besar under government everything. So dia akan involvekan paling tak ada pun mesti ada drumline kat situ. So drumline dia mungkin boleh ambil daripada sekolah, daripada macam kalau dekat KL ada independent voice of percussion or battery heads ke kan. So macam dekat tempat-tempat lain dia boleh hire sekolah macam dia invite sekolah ni untuk buat performance kat sini. So mungkin kalau macam Babi beritahu tadi, kalau bajet dia tak banyak, dia just panggil drumline. Kalau bajet dia agak besar, maybe dia invite the whole band untuk buat performance kat situ. So orang cakap ini salah satu penerimaan yang positif masyarakat terhadap pancaragam di negara kita lah. So hope so it will be good starting ataupun improvement untuk industri ni diperkenalkan secara walaupun kecil tapi sikit-sikit tu orang cakap usaha kita tu untuk memperkenalkan not just a playing and balik lepas tu esok ada show lagi bagi tak, tapi dalam benda yang secara tak langsung tu kita membuka mata orang awam tentang pancaragam di Malaysia lah. Okay. Untuk next question, dia ada relatable dengan question yang tadi. So macam tadi kita tahu percussion ni based on Abang Bibi punya sudut pandang adalah demand dia agak tinggi dekat orang cakap market kat luar sana lah. So dalam marching band tu sendiri, kita cakap kita ada banyak section, subsection dalam marching band, and then bila player daripada section lain dia macam contohlah section tu tak ada apa-apa and then drumline ada nak pergi buat show ke, lepas tu tak cukup player. Lepas tu player daripada section lain ni akan macam saya nak main bass drum, saya nak main ni so banyak player daripada section lain dia lebih orang cakap apa mudah untuk dia go into drumline itself compared to daripada player drumline nak pergi section lain. Macam tu lah. So adakah drumline ni dia senang ataupun mudah untuk orang cakap apa dipelajari macam tu? Okay, sebenarnya lah dia mudah untuk orang macam sikit-sikit rasa macam dah boleh main drum macam tu kan. Tapi saya rasa dia ada dua sudut pandang lah. Satu, saya boleh bagi pandangan yang positif. Pandangan positif ni macam ni, kalau kita as a musicians ni kita bercerita tentang established player lah. Kita cerita tentang player-player yang memang dah ada dalam current players, ada dalam marching band punya team sendiri. Kenapa diorang lebih macam rasa tertarik menjawab pada tadi antara contoh Mukri tu, kalau ada show performance drumline aku nak join juga walaupun dia budak brass atau bukan legat kan. Sebab percussion atau drumline ni dia rhythms. Dia adalah rhythms instrument. Rhythms di mana rhythm atau bahasa Melayu dia ritma, rentak macam tu
adalah foundation dalam music theory. Okay, kalau kita nak belajar music theory pun, of course, brass akan lagi master daripada percussion player itself. Color guard pun akan belajar beats. Dan lagi satu juga, color guard akan belajar counting. Counting tu is a part of the music foundation lah untuk color guard punya section, which is counting is one of the rhythms punya implementation. So that's why kalau daripada ketertarikan antara player lain ni, diorang akan cepat rasa macam I can play drums. Even though I'm a pianist, I can play drums. Tapi play dari level tahap yang mana tu sometimes tak sama. Macam tu je. Contohnya lah kan, kita tengok bass drum ni main unison. Dia a bit different rather than snare and tenors. Tenors dengan nak main swipe, nak main cross and so on. Tapi kalau dia tengok kat snare dengan tenor tu, cara ketukan tu adalah rhythms. So dengan ada knowledge tentang rhythm, which is membuatkan player yang datang daripada section yang lain ni mudah untuk tertarik. Rasa macam ambil stick tu, ketuk je rhythm tu. Tengok maybe percussion main jaga-jaga jam contoh kan. Boleh sebab I know the rhythms. 1 E and 2, 1 E and 2. Dapat. So bila dapat, of course lah dia ada rewards. Dia rasa macam senang boleh jalan macam tu kan. Contoh. So dari sudut positifnya mungkin kita boleh tengok benda tu lah berlaku selalu. Dia bukannya sebab kenapa drumline ni mudah sangat, tak juga. Macam saya boleh katakan salah satu contoh dia, mungkin dia sangat fleksibel. Macam contohnya kalau kita tengok dekat persembahan mungkin dekat luar lah kan, mungkin kita pergi tengok antara persembahan drumline sendiri juga. Mungkin tim-tim lain pernah buat. Kalau kita nak bagi satu beat tu, lepas tu kita boleh bagi je kat orang awam stick tu, open for them to solo whatever they done. Dia orang main benda yang kata-kata, kira rhythm-rhythm yang tak tepat pun, tapi still benda tu dah dimainkan. Diketuk, di ini. Contohnya macam kita tengok, macam saya pernah sebut tadi lah, saya ada sebut tadi, kita pergilah dapur, tengah makan. Tengah makan tu, seorang tu tengah termenung ke, tengah memikirkan apa ke, nak menghiburkan diri tu, dengan serta-mertanya barang yang ada depan mata kita tu boleh jadi rhythm. Kita ketuk lah meja tu kan. Mungkin straw yang kita tengah minum dekat kedai mamak tu kita duk sedut-sedut menghasilkan bunyi disebabkan gelas. Gelas tu pun kadang-kadang kita duk ketuk-ketuk, jentik je, tak perlu kan. So rhythm tu memang dia kira basic foundation. Even though bukan pelajar-pelajar muzik pun, diorang tahu beats. Kita ni hidup dengan ritma kan. Kita pergi jalan dekat trafik, boleh dengar bunyi pecutan kereta, macam tu. Itu beats. Boleh tengok zaman sekarang ni, zaman rappers naik. Misal kata ada beatboxer yang tak perlukan instrumentation, guna physical, guna mulut je, beatbox. Which is we learn about the beats kan. So that's why sebenarnya kalau kita pusing balik jawapan saya ni, itulah yang menjadi ketertarikan orang lah. So tapi saya boleh cakap terus terang sebenarnya dia bukanlah di tahap yang orang tertarik pergi main master macam mana budak-budak drumline main, tak lah. Sebab kita tahu kalau dalam bermain instrumen drumline atau percussion ni juga, we have a posture, we still need a physical to carry that kind of any instrumen drumline. Bass drum fifth tu besar tu, memang boleh main pakai stand, cuba angkat macam tu lah kan. Macam tu je, itu je beza dia kan. Macam kita pun ada fizikal yang kecil, tapi kadang-kadang kalau instrumen tu ada dekat atas stand, kita boleh main. So kita akan rasa macam it's macam satu reward lah, macam boleh sama dengan dorang lah, boleh main lah. And then kita akan terdetik lah untuk berfikir macam I can be a drumline player macam tu. So kalau dikembangkan lagi bakat, kita akan dapat lihat banyak je produk-produk pemain-pemain drumline dekat Malaysia ni bukannya datang daripada percussion sendiri pun, bukan datang daripada drumline pun. Di sekolah, diorang menghabiskan masa selama 5 tahun main trumpet, belajar skill, belajar end up alumni masuk universiti, tertarik dengan UiTM punya band dan bukan main trumpet pun. Main tu, tenor drum tiba-tiba kan. Tapi kesinambungan dia tu disebabkan player tu sendiri dia dah ada basic. Macam kita pergi ujian memandu lah. Kalau kita memang dah tahu bawa manual kan, lepas tu tiba-tiba kita kena bawa auto, misal kata ini aku manual aku dah master dah, autonya ke jalan je lah kereta misal kata.
Kita tahu bawa basikal. Lepas tu tengok, ini motor. Nak try? Motor tu pula memerlukan beberapa ni je penggunaan dia, macam contoh kita kena main gear apa semua kan. Lepas tu even basikal pun kadang ada gear kan. So kita dah tahu benda tu, kita implement ke benda yang lebih besar. Kita akan rasa self reward lah. Kita akan rasa macam best lah. That's why saya cakap dia untuk sum up benda tu sebenarnya sebab mungkin drumline ni atau percussion tu dia adalah section fleksibel lah. Kalau contoh player drumline nak main trumpet, blowing satu hal. Satu lagi teori music yang mungkin nak belajar scaling, nak belajar everything lah. Chord contoh. Dalam drumline mungkin ada, dalam pitch percussion ada chord. Tapi kalau drumline lah saya cakap, kalau dalam drumline ada chord tapi untuk kegunaan tuning and so on lah. Dia bukanlah chord masa kita main tu tiba-tiba drumline petik chord C masuk F sharp D minor 7, tak ada. Tak adalah, tak ada macam tu. So dia mudah lah, dia fleksibel. Dan juga lagi satu cuma macam bila kita tengok drumline ni macam sama macam mungkin soalan sebelum ni kan. Orang ramai pun kalau tengok, kita bagi contoh simbol, kecas macam tu. Memang susah sebenarnya kalau ikutkan asal basic untuk bermain simbol. Kita akan nampak, kita akan lalui proses-proses yang berat simbol tu, nak melecet sini sana kan, apa semua. Tapi realitinya di depan mata kasar manusia, orang akan nampak macam ni senang ni, cas je, aku boleh buat. Contoh macam tu lah. Lepas tu itu untuk benda yang positif lah, tapi dia ada juga negatif dia. Negatif ni bukanlah maksudnya benda tu tak baik ke apa, tapi yang paling penting adalah sudut negatif ni dia boleh ke arah macam asal boleh lah. Asal boleh yang di mana memanglah instrumen tu nampak mudah, tapi sebenarnya dia bukannya asal main. Bukannya snare tu dia dicipta dengan ada beberapa key dekat situ untuk ditune apa semua tu, string lagi kat bawah. Bukannya dibina untuk sekadar kata-kata je. Mungkin itulah dari negatif dia, jangan ke arah yang tu. Macam bass drum tu, memanglah kita boleh main gedang-gedung, tapi dia ada split. Annotations dia, clarity of hitting, saya kata macam tenors, set of tune tenors tu memang nampak macam kita main drum set kat rumah kan, macam ketang ketung, macam ada banyak kan. Tapi bukan sampai terhadap situ sajalah. So itu dua sudut pandang saya personally lah. Okay, so soalan ni kita tanyakan tadi because of benda ni berlaku dalam UiTM punya environment. So macam before this, 2019 and sebelum tu, boleh kata semua competition, drum competition UiTM tu yang main on field, sama ada battery percussion or pit percussion tu sendiri, saya boleh katakan semua campus bukanlah pure percussion player pun. Dia akan import daripada blowers lah terutamanya, brass or winds kan. Sebab brass or wind tak ada kategori dalam UiTM, so dia akan import everything. Cumanya macam Abang Bibi bagi tahu tadi, dari sudut pandang negatif tu dia bukan main ala kadar je lah. As long dia orang akan positionkan player-player orang cakap import ni dalam position yang senang, mungkin simple, mungkin part bass drum yang tak begitu susah. So the main player for drumline tu will be the front line lah, snare, tenor and everything tu. Cumanya yang import ni dia letak as a, orang cakap nak bagi cukup player je, nak bagi nampak player je, nak bagi nampak line up tu besar. Tapi yang main tak semua pun yang betul-betul full access dengan playing tu. Okay, so based on Abang Bibi punya pandangan, cadangan, idea tadi, kita tahu Abang Bibi pun dah bagi tahu kita waktu awal tadi dia dah berkecimpung dalam marching band about 12 tahun. Lebih satu dekad lah orang cakap kan. So lebih dah satu dekad. So untuk next question, Takif ada satu soalan yang relatable dengan abang punya career dalam marching band ni. Okay, macam Sir Habibie ni dah lama dalam menceburi bidang muzik ni kan. Ada tak goal ataupun achievement yang sebelum capai lagi? Okay, kalau achievement berdasarkan marching band sendirilah. Maksudnya industri marching band lah kan? Ya. Mungkin nak menang WGI ke? One of goals lah, one of goals. Okay, sebenarnya saya tak tahu, tapi
saya boleh kata ini adalah cita-cita yang saya memang simpan, perjuangkan ataupun usahakan buat masa sekarang. Tapi dalam masa yang sama juga, let's say lah kan, sebab kadang-kadang kita perjuangkan sesuatu perkara tu atau kita usahakan, mungkin orang lain yang akan invent benda tu kan, ataupun establishkan benda tu. So salah satu sebenarnya saya punya cita-cita yang sampai ke tahap ni saya masih rasa saya nak mainstreamkan marching band ni, which is kita boleh tahu marching band ni bukanlah, saya bukan nak remehkan yang kita dipandang sebagai satu aktiviti koko saja, tapi maksud mainstream saya ni adalah it's time, when we look up to, we have a Spotify, why not marching band have an album? Sebagai contohnya macam kalau kita boleh tengok Senaki Papi, ada juga band macam contohnya Chon yang Polifia ataupun band-band seperti ni, dorang datang dengan identiti dengan genre dorang, which is dorang is a group of orchestra punya instrument. Chon, it's only melody from instrumentation, dia tak ada vocal. Polifia pun sama. And what about metal punya band? Dorang still ada pengikut. And what happened to marching band? Pengikut kita sebenarnya ada, tapi macam saya cakap lah, when kita tak ada satu effort untuk memainstreamkan marching band ni, so macam mana kita nak bagi appreciation untuk penggiat-penggiat yang ada dalam tu. Dan dengan adanya mainstreamkan marching band ni, salah satunya macam saya boleh kata saya nak broadcast, nak cipta satu medium untuk broadcast marching band kat Malaysia ni. Memang nampak macam cita-cita yang tak masuk akal lah, tapi it's a dream kan. So broadcast yang macam saya cakap tadi, macam mana kalau saya nak normalizekan colour guards tu dalam contemporary performance. Kenapa kita boleh normalizekan dance, seni tari, why not buat colour guards? Contohnya macam kenapa tarian tu, saya tahu tarian, benda ni bukan nak condemn tarian, tapi tarian tu dah jadi norma. Maksudnya dia jadi satu benda yang orang, you dance and you can have your career on dance. Apa beza dengan colour guards? Contoh, it is just ada equipment je. Itu contoh, it's equipment. Dan lagi satu, mainstream ni pula, mungkin kita punya population dalam marching band punya players ataupun orang-orang yang terlibat ni amalkan benda-benda macam tu. Maksudnya dalam kereta tu ada set of song yang Blue Devils lah, mungkin percussions dia ada DT ke, misal kata warm up orang kan. But kita tak boleh nak tunggu sampai ada countries buat dulu. So saya rasa, dan kita juga ada negara kita sendiri. We live in Malaysia, which is Malaysia, we have our set on culture dalam music juga kan. Maksudnya biarlah kalau US tak buat benda tu, contoh. Biarlah Canada ke Thailand ke tak buat macam tu. Then why not dekat Malaysia ni, we can use maybe macam contohnya band-band kecil yang mungkin ada, walaupun ensemble punya line up je, they can do benda tu as dia punya goals. Ni macam jadikan album, ataupun album tu kita tahu mungkin boleh buat album, ada orang nak beli ke contoh kan. Macam mana kalau orang nak beli, tapi kalau kita tak usahakan untuk buat dulu. Ingat macam band-band hardcore yang tercipta, di-establish ni, orang terus dengar ke? Tentu. Macam mana pergerakan muzik klasikal bergerak sampai ke tahap modern electronic music, yang mana dekat mungkin in a pub, in a club, only play lagu-lagu yang synthesizer je, yang tambah bass sikit, dumcak tu kan. Yang beat-beat yang macam tu orang boleh terima. Kita tengok Marshmello kan, DJ kan, dia buat lagu-lagu yang pakai auto-tune, boleh diterima. Kenapa tak marching band ada gerakan yang macam tu? Macam saya cakap tadi, mungkin Mukri main colour guards. Kenapa persembahan colour guards tak dijadikan part of theatrical things? Ya tahu, memang orang kata macam band to abstract lah kan. Macam marching band ni budak-budak deep tak habis-habis nak buat show-show yang macam tu. Because of orang tak tengok benda yang simple je. Dan because of kita sendiri, we too much think about competitions. We too much think about rivalry. Why not? I think benda ni bukan datang dari saya je. Saya rasa orang-orang lain, instructor lain,
pun pernah tercetus idea ni, dan mungkin macam saya cakap tadi, walaupun saya cuba usahakan, probably diorang dah start ada yang lain, which is good lah, which is a very positive things lah. And that's one of my dreams. I memang rasa macam saya kalau buka Spotify tu ada album band Malaysia, VICCB ni saya kata, band Terengganu ke, diorang boleh buat benda tu yang boleh claim royalties. And now we have YouTube Music, and maybe macam saya cakap tadi, one of things broadcasting lah. Saya memang selepas tengok marching, flow marching, mungkin ni macam kira saya punya saranan lah untuk badan-badan yang terlibat, pihak yang lebih dari pihak atasan ke apa ke yang mungkin tertengok video kita ni nanti kan. Why not we do this? Well, maybe macam mana kita nak bagi lagi pendedahan yang besar. Kita pun sendiri tak ada satu flow marching. Yes, we have in IG, we have Malaysian Marching Show Band, but it's very kecil lah. Which is saya sendiri sangat-sangat support dengan gerakan-gerakan macam tu. We have macam UiTM band punya IG tu kan, profile account tu kan. So which is good. Tapi macam mungkin lebih lagi. Now we have YouTube kita, instead of kita tengok konsep Diary Akademi Fantasia, which is actually sama je dengan A Day with band UiTM Perak misal kata. Sama je. It's the same thing. But then sometimes benda tu digerakkan oleh independent kan. Maksudnya digerakkan oleh band tu sendiri. Macam mana? Susah. So kita kena, saya nak usahakan benda tu lah. Maksudnya bila ada satu badan besar coverage all the band punya activity, baru band pun akan rasa yes, orang tahu, orang appreciate kita orang nak buat benda ni. Then we can go out for ni. Even though kalau sekolah pun buat benda-benda macam ni, pastinya sekolah tu juga akan mengharumkan nama sekolah tu. Everyone will know the school. Saya sendiri pun lepas dah habis sekolah-sekolah ni, masuk ke universiti, balik kepada mengajar band-band yang ada ni, sometimes bila pergi satu negeri tu, tahu sekolah tu because of that band. Bukan because of that school pun. So actually, it's very macam kira salah satu cara lah untuk kita dedahkan dengan besar-besaran. And I hope lah, if bukan daripada saya sendiri, mungkin Takif atau Mukri ada cetus idea ni, saya harap benda tu wujud lah selepas ni kan, dan di-invent lah. Itu salah satu memang cita-cita saya, di mana kalau saya bangun tidur, keluar untuk melalui kehidupan seharian, band is everywhere. Macam tu. Tak tahu lah, band is everywhere. Maybe macam cita-cita yang agak bombastik sangat lah. Mungkin macam tengok kau ni fantasy tinggi sangat kan. Tapi because we are band punya ni. Macam contoh kalau saya naik public transport kan, ataupun saya tengah drive ke, bawa kereta ke apa, naik motor, dekat nak melintas tu, logo yang digunakan untuk orang melintas tu adalah orang yang tengah kaki terbacak, misal kata kan. So it's reminiscing me about, dia ada some sort of band-band punya normalisasi kat situ kan. Lepas tu macam contoh, now we are having in COVID punya live ni kan, COVID punya ni, we got SOP. Social distancing tu ada lah logo social distancing yang macam 1cm tapi pakai marching band. So dia macam relatable gila kan. Contoh. Tu memang berepek lah kan. Tapi my point of soalan ni, itu goal saya lah. We can have mainstream industri lah. Bukan sekadar industri yang ditokok tambah untuk satu lagi industri lain macam tu lah. Dan saya tak kata benda ni dipandang remeh pun, but if all of us in community, let's work together in this, it will be very wonderful lah. Yeah. Untuk mainstreamkan lah marching band. So kita mengharapkan that will be someday ada satu platform yang marching band ni betul-betul di-establishkan macam tu. So macam you just nak dengar lagu apa kan, nak dengar lagu apa, just klik je pak, okay, contoh VICCB bila keluar that sound. So benda tu boleh diguna pakai berpuluh generasi pun still benda tu dibukukan macam tu. Okay. And the second last question, so kita tahu as a marching band instructor, kita pun pernah melalui zaman-zaman menjadi seorang player marching band lah. So macam Abang Habibie mungkin daripada menjadi player
di sekolah, lepas tu masuk universiti as a player lagi, sampailah nak jadi seorang, orang cakap coach, instructor or trainer ni, dia bukan sekadar macam aku nak pergi mengajar ni, aku nak pergi mengajar ni, tak macam tu. So dia nak cara pengumpulan knowledge and everything tu adalah satu journey and masa yang agak lama untuk bergelar seorang yang orang boleh panggil as instructor lah untuk mengajar. So based on the experience as an player or instructor, yang mana yang lagi pelik? Kalau bagi saya sendiri, player lah. Sebab player ni macam nak tak nak kau kena buat macam tu. Tapi mungkin Abang Habibie ada perspektif yang lain as an instructor or player, apa yang best dekat player and best dekat instructor as an instructor. Kalau best kat player tu badan fit lah, confirm. Kalau instructor ni dia dah besar sikit kan, tak ada. Best moment as a player dulu lah. So kalau sebagai player ni sebenarnya saya boleh cakap fitness level lah. So itu saya punya pendapat lah, fitness level confirm. Sebab kalau kita tengah player ni, we are in a program, kita punya stamina dijaga. Mungkin kita boleh kata apa, kita punya daripada cara pemakanan juga, and how we keep on our health very well. Contohlah itu daripada fizikal lah, sudut fizikal. Tapi yang paling penting yang tak boleh dilupakan atau rasa macam the best thing about player is learning curve lah. Saya rasa learning curve macam contohnya, because when we part of a player, banyak input yang kita akan dapat. Maksudnya salah satunya maki lah, contoh maki kan, player yang kena maki kan, contoh daripada makian, cacian, perkara-perkara yang boleh meneruskan sesuatu proses untuk mencapai sesuatu di dalam marching band tu, players akan ada advantage. Learning curve yang macam saya cakap tadi, okay, of course the first one is your techniques, the second kita punya practicals in how we applying the programs lah. Misal kata kita brass instrument, kita belajar music and we apply blowing. Lepas tu mungkin kita sampai ke satu tahap we will master the instruments. Contoh kan, macam because players yang akan jadi penggerak, players adalah yang akan menjadi dia punya tulang belakang lah dalam suatu program tu. Kalau tak ada players, tak adalah persembahan kan. Lepas tu lagi satu, masa zaman-zaman saya jadi players pun memang best moment dia adalah every day tu kita learn something new. Maksudnya learn something new yang macam, kalau nak dibezakan sedikit, mungkin kalau kita jadi tenaga pengajar, kita fikirkan macam mana nak mengajar. Dan bila kita jadi pelajar ataupun players kan, yang bermain, we just absorb things. Yang kadang-kadang input-input yang datang tu bukannya dari sudut teknikal dan teori saja. Maksudnya dia lebih kepada macam, mungkin hari ni tiba-tiba kaki bengkak, misal katalah kan, kaki bengkak tak boleh nak buat drills kan, tak boleh nak buat formation misal kata. Then there's a new experience ataupun yang kita akan panggil pengalaman yang kita lalui. There's a new things every day. Okay, misal kata macam ni, macam kita terjatuhkan mouthpiece kan, misal kata stick terpatah. Dan tiba-tiba kita kena marah, of course lah kan. Mungkin kita jumpa mouthpiece tu bengkok. Then we learn new things macam, macam mana nak bagi straight balik ni kan. Benda-benda macam tu lah, benda-benda macam tu. So, kalau dari segi player juga, antara best moment dia ialah bila kita main, habiskan show tu, worth it dengan times related yang kita dah korbankan. Especially marching bands lah kan. We know that we perform for maybe WGI 6-7 minute. Total for marching band yang full band 12 minute kan. Sampai Indonesia pun sampai buat cerita movie pasal band, tajuk dia 12 minit. 12 minit tu yang orang nampak, tapi 12 minit yang orang tak nampak tu, bila kita perform dalam 12 minit tu, dia punya, orang kata apa, dia punya kebanggaan tu, pride dia punya, kita bangga mempersembahkan benda tu. Betul. And lagi satu, bila as a player ni, bila kita dapat ekspreskan program tu sendirilah, which is macam kira kita diberikan piece music and then kita main, kepuasan kita untuk master that kind of thing tu datang dari seorang player saja, sebab player yang akan
implementkan benda tu kan, apply dia dalam performance. And last but not least, rasanya dia akan jadi satu, kalau dalam player ni, zaman-zaman saya boleh cakap, zaman-zaman riang dia, zaman-zaman kenakalan dia, kita akan rasa masa dekat player lah. Jahil ke jahat kita, kacau orang, kacau. Kalau kita ni senior nak bully budak punya time tu kan, bukan bully yang, ini maksudnya bukan bully yang teruk lah, maksudnya macam kita nak kacau adik-adik kita kan. Waktu tu lah kita boleh rasa pride of seniority kan. Sebab kalau kita jadi tenaga mengajar, kita tak ada kot. Lepas tu, waktu tu juga kita akan rasa kita dihargai, dan kita bukan saja dihargai dari sudut pangkat ataupun apa darjat yang kita ada masa dalam band tu. Kita ada adik-adik muda, misal kata masa kita ada abang. Macam kalau saya start daripada form 1 tu, disebabkan band ni lah saya belajar, saya ada banyak abang. Dan saya dididik untuk panggil orang yang lebih tua abang. Yang benda tu menjadi satu tabiat di mana kadang-kadang mungkin ya bila kita di alam pekerja ke apa ke akan nampak pelik, kenapa panggil abang, panggil nama je kan. Tapi itu jadi norma Kita dah terbiasa. saya lepas masuk band. Sebab saya rasa dia seorang yang lebih tua daripada saya patut panggil dia abang, dan bukan yang panggil nama dulu kan. Panggil nama tapi panggil abang macam tu. Itu contoh salah satu pengalaman lah kan. So sweet sour moment lah orang kata kan. Kiranya macam kalau nak kata sampai ke tahap peritnya kekalahan dalam satu competition tu, player je yang rasa. Sebab player yang kena maki, player yang ni pap kalah. Lepas tu mungkin dari sudut postmortem yang lebih tinggi dan lebih detail, itu side tenaga mengajar. Itu untuk player lah. So kalau untuk macam kira apa yang best jadi instructor pula ataupun jadi coach, because dia lebih kurang. Mungkin both benda ni kita melalui proses yang sama. So dia bukannya berbeza sangat pun. Cuma mungkin dari segi apa yang berbeza adalah kalau kita sebagai seorang instructor, we are, kalau saya boleh cakap, we are the one who direct, who guide them ataupun the players, or we are the one who create the program itself lah. Kalau dalam contoh yang saya boleh berkata, kita director lah. Player tu adalah pelakon. Tapi macam saya cakap tadi, fame akan ada dekat player, fame tak ada dekat director. Fame selalu kan, kalau satu program tu berjaya, tengok drumline tu best, orang akan cari snare center tenor, mana ada orang cari dia punya coach. Mana selfie pun dengan player, tu yang best. Kalau tengah-tengah tak kisah dah player, tak kisah dah instructor dia macam, tak apa instructor tak tahu siapa tapi tak apa. Tak apa. Instructor masa nak beli lagu tu nanti dia cari. Itu. Macam kalau kita ada ni kan, kita ada DCI, kita panggil yang apa tu, kalau macam kita punya competitions, kita ada closing ceremony kan. Ya. Yang paling havoc sekali mesti player mesti player, selfie apa semua. That's the best moment tadi saya cakap lah kan, dari player. Tapi in instructor ni, what kind of benda yang best kalau dari pengalaman saya sendiri ialah kita boleh berkarya. Kita diberi peluang untuk berkarya. Berkarya dengan mana maksudnya adalah idea yang mungkin kita nak cetuskan tu, kita implement dan didik ataupun sampaikan kepada player-player, dan dijadikan kalau jadi rezeki, kalau benda tu boleh jadi satu proses yang best, program tu berjaya, akan jadi lagi kepuasan lah. Maksudnya kita rasa appreciation yang sangat tinggi. Even though tak kisah pun lah kan, maksudnya masuk competition saja pun, main program tu, kita akan rasa puas. Kita akan rasa macam kita mencipta sebuah filem tapi ditayangkan di wayang, so kita akan cakap, wah, mampulah orang nak kata filem ni tak bagus ke, filem ni apa ke, tapi itu salah satunya kan, kepuasan untuk jadi instructor ni adalah dari sudut berkarya. Tapi lepas tu lagi satu adalah it's a learning curve juga, sebab jadi instructor ni dia akan ada two way of getting knowledge lah. Two way tu maksudnya sebab kalau kita bermain dulu, kita lebih kepada absorb, kita lebih kepada mungkin bukanlah kata nak tunggu kena suap, bukan, tapi kita because of we are learning, because we are player. Tapi in instructor, sometimes kita akan eksperimen and explore banyak cara teaching method macam tu. And teaching method yang macam dia boleh dijadikan modul untuk kita belajar juga untuk diri kita sendiri sebagai
seorang yang mencipta karya tu. Let's say macam saya cakap, two-way tu sebab kita mengajar dan kita belajar daripada player. Yeah. Contohnya macam saya sendiri, banyak set of basic warm up saya buat, banyak set of lagu ataupun pemanasan lah kita panggil kalau dalam warm ups. Tapi tak semestinya warm ups tu berkesan. So the other ways yang saya belajar ialah bila players tu cakap sir ataupun bang, Tuhan very difficult ni kita orang level berapa, then there's a communication there, which is kita mempelajari satu lagi makna empathy yang di mana we have to put ourselves in other shoes, di mana karya tu sebenarnya bagus bukan datangnya daripada instructor saja. Karya tu datangnya daripada perkara tersebut. Macam contohnya juga mungkin macam instructor lain kan, instructor color guards. They are good in visuals, they are good in choreograph and so on. Mata kasar orang-orang color guard ni selalunya akan nampak benda-benda yang lenggok ataupun dari sudut visual lah. General effect terhadap sesuatu tu dari segi uniform ni master in color guard punya gang ni kan. So dari sudut pandang yang kita orang pula drumline, mungkin kita buat satu gerakan ataupun formation yang macam ni, gerak tubuh ke apa macam tu kan. Tapi dia ada input yang kita boleh dapat adalah daripada instructor yang lain. So yang best dalam instructor ni, macam mana kita nak expand the karya tu lah. Contoh tadi kan, macam there must be an input from the color guards, or maybe the brass juga, macam contohnya dari sudut dynamics kan. Macam contoh brass instructor akan cakap too loud for drumline and so on. So dia punya kebersamaan perbezaan antara player instructor tu contohnya macam tu. Mungkin dalam dari segi instructor, we giving an input and we giving input, output dia adalah input yang kita bagi tu sebenarnya. Itu satu. So dia two way, it's a two way. And of course lah, as an instructor satu lagi, dia berbeza untuk jadi, contohnya macam ada carriers yang ada mungkin dekat dalam macam band tu, mungkin saya personally boleh cakap saya akan prefer to be instructor rather than judge ke apalah. Kalau masuk umur saya lah, maksudnya dah masuk fasa saya. Kalau saya still player is player lah kan. So bila jadi instructor ni lagi satu, dia yang bestnya we are in the moment tu. Kita ada dalam proses tu. Mana ada judge dekat dalam band punya proses, tapi instructor ada. Macam saya cakap tadi, player memang player akan main, tapi instructor lah ayah atau ibu kepada player-player tadi. Maksudnya instructor with them. So that's why itu benda yang macam best moment untuk instructor adalah bila melalui proses yang dihadapi oleh player tu sendiri. So macam kalau mungkin orang lain ada berbeza pengalaman macam saya, sebab saya memang dari player ke instructor dan mungkin directing and so on. So saya rasa pengalaman saya tu dia jadi tak begitu berbeza sangat. Sebab tu saya rasa beza dia adalah bila saya player, saya absorb, saya belajar. Once saya jadi instructor, saya mengajar. Ibaratnya saya pelajar, kembali ke sekolah lamanya untuk mengajar pelajar yang lain. It's a loop cycle lah dalam macam band ni. So itu antara yang saya boleh sum up for this kind of question lah. So mana yang best, tak best ke apa, tak ada. Playing is best, instructor pun best. So itulah kalau pengalaman saya lah nak cakap pasal soalan ni kan. Okay. So the last question for Mr. Habibie for this session, short and kita nak compact. Apakah harapan, what you hope and what you expect for participant for UiTM International Virtual Marching Band Competition 2022? Okay, saya first kali dengan kesempatan ni, saya memang nak bagi tahu kepada semua juga participants ataupun orang yang selepas ni dah pernah nampak this kind of event yang akan berjalan. Saya ucapkan untuk participant semoga maju jaya. Don't ever give up. Benda ni baru nak start balik. Kita pelan-pelan kayuh. Okay. Untuk yang lain juga jangan rasa benda ni ada satu limitation untuk masuk.
join these competitions. Plus even though it's virtual, prepare selagi boleh. Jangan takut untuk gagal, sebab kalau gagal merancang itu macam untuk gagal. Maksudnya jangan pernah fikir benda ni adalah satu kegagalan, walaupun level kita di tahap yang bawah atau kat mana-mana pun. Dan lagi satu, untuk partisipan juga, ini peluang untuk kita semua get back to this kind of industry, to this kind of activity, especially marching band, di mana kita tak nak generasi hadapan mula hilang ataupun pupus di mata-mata tahun-tahun masyarakat kita atau komuniti kita di tahun yang akan datang. So it's a good start for me. It's a very, very good kick-off event. So let's all together support the participant also. And participant, just do your best. Forget about anything to compete, rivalry ke apa ke. Enjoy this kind of event lah. As a marching band punya penggiat, saya doakan dan semoga semua punya lancar and selamat maju jaya kepada participant. Alright, so thank you so much Mr. Habibie for this session. So kita mengharapkan juga yang terbaik kepada peserta-peserta kita, dan untuk session seterusnya kita ada lagi 7 judge yang akan bersama kita dalam session-session bersama judge for UiTM International Virtual Marching Band Competition 2022. So sampai di saja session bersama Mr. Habibie, dan jangan lupa untuk session bersama juri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.